Kalau kita kata orang tu ambil selipar kita dekat masjid, apa bukti selipar kita? Kan? Itu kita tunjukkanlah resit kita beli. Kita nak mendakwa orang. Kemudian bagi orang yang dituduh, dia menafikan pertuduhan. Dia membawa bukti dan hujah bahawa dia tidak bersalah. Kaedah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita bila melihat kemungkaran pun ada kaedah nak mencegah dia. Tak boleh kita nampak terus kita belasah semacamnya, tak boleh. Sebab tu ada kaedah dia. Sebab tu manusia tu dia ada kaedah dia. Dengan orang atasan, cara orang atasan, orang bawahan, cara orang bawahan, cara sahabat dengan cara sahabat. Dia tak boleh kita pakai sama saja. Kalau semua penyakit kita bagi Panadol, mati tuan-tuan. Kalau kita pening, kita pergi 7-Eleven, kita pergi beli Panadol. Kalau pening banyak sikit, kita beli Actifast. Kalau kita sakit saraf ataupun sakit sendi, kita beli apa? External. External. Apa kita panggil tu? Panadol extend lah. Maksudnya apa? Kita beri pada hak dia. Pada hak dia. Kalau kita contoh, kita nak menuntut sesuatu, Islam ajar pada kita. Antaranya kalau kita menuntut hak kita, hadis dia pendek saja, tetapi hadis yang berhubung tentang kesaksian dan pendakwaan. Nabi sebut, al-bayyinatu ala mudda'i wal yamin ala man ankara. Jadi bagi orang yang menuduh, bawakan bukti-bukti penuduhan, pendakwaan. Kalau kita kata orang tu ambil selipar kita dekat masjid, apa bukti selipar kita? Itu kita tunjukkanlah resit kita beli. Kita nak mendakwa orang. Kemudian bagi orang yang dituduh, dia menafikan pertuduhan. Dia membawa bukti dan hujah bahawa dia tidak bersalah. Lalu ini kita faham, Allah nak menjaga aib orang yang dituduh dan Allah nak memberi hak orang yang menuduh. Ini indahnya agama Allah, indahnya Islam. Bukan boleh sewenang-wenangnya kita tuduh dia dekat Facebook. Itu nak mengaibkan orang. Kita gaduh dengan isteri kita, 2 orang saja kat rumah. Kita nasihatkan isteri kita kat mana? Dekat Facebook, dekat page, dekat media sosial. Itu bukan nasihatkan isteri. Itu nak mengaibkan isteri kita. Seluruh dunia tahu isteri kita, dia masak, dia goreng telur, hangit. Dia tak reti masak. Masak nasi rice cooker, hangus. Masak Maggi, mentah. Itu bukan mendidik, itu mengaibkan. Walaupun terkadang niat kita betul, tetapi medium tak betul, kaedah tak betul, tempat tak betul. Kalau dia melibatkan undang-undang, ikut saluran undang-undang. Kalau melibatkan mahkamah, mahkamah lah. Kalau melibatkan hak pengguna, PPIM. Kalau melibatkan apa? Jenayah, ke balai polis. Kalau dia tu orang besar, cara kita ada kaedah dia. Sebab Islam ni agama yang begitu indah, yang begitu halus, yang begitu seni. Islam ni cukup menarik. Pergi mana pun cantik, ada solution dia. Jadi kita kadang-kadang kalau cara kita tak betul, jadi dia menimbulkan masalah. Sebab tu kita ni sahabat-sahabat, kadang-kadang kita tengok kita nak mengubah sesuatu perkara dalam mungkar, kita tak pandai cara, mudarat lebih besar daripada kita nak membawa kebaikan ataupun manfaat. Sebab itu ini cara yang tak sesuai. Kadang-kadang kita nak ajak budak-budak sembahyang, terus saja kita letakkan semua standard. Sebab itu orang tu berbeza. Kadang-kadang orang ni kita berkawan, dia boleh dekat dengan kita, dia boleh sembahyang. Kadang-kadang dia boleh solat berjemaah. Kadang-kadang dia boleh solat 5 waktu cukup. Kadang-kadang dia boleh bangun malam sampai qiyamul lail. Ada orang tu tak boleh lagi sembahyang, jenis tepi jalan ni, isap rokok 2-3 pagi. Nak masuk manusia itu tak mungkin sama. Sebab tu kita tak boleh ambil budak ni yang huru-hara 10 orang kita ubah terus semua jadi malaikat. Tak mungkin. Hatta anak kita sendiri, anak kita sendiri itu berbeza. Yang sulung kita tengok perangai dia lain, nombor 2 lain, nombor 3 lain. Ada anak kita macam batu, ada yang batu macam dia. Ada anak kita macam kayu, ada kayu macam dia.
Ada yang kuat bercakap, ada yang tak nak bercakap, ada yang pendiam, ada yang tak boleh tegur dengan terang-terang, ada yang cara dia lain. Semua itu cara yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaedah yang berbeza. Sebab tu saya sebutkan bahawa Rasulullah juga begitu. Nabi akan menjawab mengikut orang yang tanya. Orang tu tanya apa amalan terbaik, Nabi beri jawapan mengikut keadaan orang yang tanya. Kalau kata kita nak cerita pasal psikologi Nabi yang paling hebat sekali. Bahkan Nabi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seorang ni bertanya apa amalan terbaik, Nabi kata as-solat fi waqtiha, solat pada awal waktu. Sebab yang bertanya tu selalu dia solat lewat-lewat. Mari seorang lagi tanya apa amalan terbaik, Nabi kata sedekah. Mari seorang apa amalan terbaik, Nabi kata berjihad. Nabi beri jawapan dalam hadis yang sahih, dalam perkataan mengikut orang yang bertanya. Ini ikut mungkin sahabat. Oh, faham Ustaz Farhan ni. Tak berlawan ke bang? Ya, tak bincang dengan dia sekejap. Sampai dah. Nak ajak pergi. Jadi maknanya kita nak pergi lagi bagaimana yang disebutkan antaranya hadis Nabi SAW, man arada an yansah li dhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadzaka wa ila kana qad adda alladhi alaihi. Dan orang yang nak menasihati pemimpin atau pemerintah, orang yang atas, antaranya ialah dengan cara apa kata Rasulullah? Antaranya dengan cara menasihati dia, dengan mengambil tangannya, tidak cara terang-terang, takut mengaibkan dia. Dalam keadaan dia ambil tangan dia, kemudian dipegang tangan dia, dia bawa bincang elok-elok. Kalau dia mampu dan kalau diterima, alhamdulillah. Kalau dia tak terima, lalu telah habislah ataupun telah selesailah apa yang dikatakan tanggungjawab dia dalam menyampaikan ataupun menegur pemerintah tersebut. Sebab itu Nabi nak mengajar kita sahabat-sahabat supaya menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran. Maknanya kita ni bila ada sahabat yang menegur dia ke mana? Tempat dia? Belakang. Nak tunjuk Ustaz. Oh, maknanya berbeza. Ini dusun, belakang ni depan ni kosong ah. Oh, okey, boleh. Kena berhenti juga Ikut Ustaz. InsyaAllah kita sambung Ustaz. Dia nak cepat ke cakap dia? Dia nak cepat ke? Sikit lagi. Okey, dia tunggu. Okey, insyaAllah nak sikit lagi sebab jadi maknanya kalau kita tengok Rasulullah SAW, dia mengajar kita menjadi manusia yang ada standard. Manusia yang ada standard ini dia boleh ikut standard Tuhan. Dan bila tak ikut standard, lalu standard itu perlu diperbetulkan. KPI-nya, piawaiannya perlu diperbetulkan. Lalu dalam hal ini, kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang beriman itu, dia hidup di atas dasar yang cukup luar biasa, iaitu jiwa yang cukup berani. Sebab itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya menjadi orang yang berani. Dan orang yang berani ini dia sebutkan pada setiap kali kita membaca maksurat pagi dan petang, kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika minal ijzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul, wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Wahai Allah, aku minta jauh ya Allah daripada lemah jiwa, daripada malas, daripada penakut, daripada bakhil, daripada ikatan hutang, daripada bebanan hutang, yang terakhir daripada tekanan tindasan ditindas oleh manusia. Sebab itu kita ni bila menjadi orang yang berani, itu standard yang disebutkan dalam kita menjadi orang yang memperkatakan kebenaran. Lalu orang-orang macam inilah antaranya yang lahir dalam kehidupan kita. Contoh saya ambil
iaitu seorang tabi'in. Tabi'in ni ialah orang yang jumpa sahabat Nabi tapi tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan matinya atas Islam. Itu tabi'in. Contoh tabi'in yang saya nak ambil iaitu Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair dia lahir pada tahun 665 Masihi dan dia meninggal pada tahun 714 Masihi. Dan Sa'id ibnu Jubair ini dia hidup di zaman pemerintah yang zalim, iaitu di zaman Khilafah Umayyah, yang mana Sa'id ibnu Jubair ini dia seorang tabi'in, dia sangat alim, dia ulama, dia pernah belajar dengan Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, hatta dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah belajar dengan Abu Sa'id Al-Khudri, ni sahabat-sahabat Nabi ni. Dia pernah belajar dengan Abu Musa Al-Ash'ari, dia pernah belajar dengan Adi bin Hatim. Ini juga, inilah sahabat yang mulia, yang pernah dia belajar dengan sahabat-sahabat yang mulia. Ini siapa? Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair diuji oleh Allah pada zamannya terdapat pemerintah yang sangat zalim, iaitu tak lain tak bukan iaitu yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi seorang gubernur yang memerintah kawasan Hijaz, Yaman, Iraq dan Yamamah. Di zaman pemerintahan, dua pemerintahan, iaitu pada zaman Abdul Malik bin Marwan dan juga pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik, yang mana dia sangat zalim. Hajjaj bin Yusuf dalam keadaan dia itu sangat zalim, dia membunuh rakyat sewenang-wenangnya. Lalu tak lain tak bukan ulama yang hebat ini, tabi'in ini, dia bangkit menyatakan kebenaran, menentang kezaliman yang dibawa ataupun yang dijalankan oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sehingga akhirnya dia dibunuh. Ketika nak dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kepada dia dalam keadaan ditanya, siapa aku, engkau zalim, dipotong tangan kanan. Ditanya lagi, siapa aku, engkau zalim, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Akhir ditanya lagi, siapa aku, engkau zalim, engkau musuh Allah. Akhir dipenggal lehernya dan gugur syahid seorang tabi'in yang mulia, seorang ulama, di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pada tahun 714 Masihi. Dan akhirnya dia menemui syahid dalam keadaan menyatakan kebenaran. Dalam hal ini saya nak sebut bahawa dalam keadaan tinggi dan besarnya ujian yang dilalui oleh para alim ulama mengikut zaman, mengikut zaman, ia merupakan sunnatullah yang akan dilalui oleh orang-orang yang beriman. Sahabat yang saya kasih sekalian, dan insya-Allah nanti kita sambung lagi, sebab saya nak berjumpa dengan tuan punya tanah. Dia nak tunjukkan tanah dia. Dan insya-Allah insya-Allah lepas ni kita bersiaran lagi lah. Saya nak ambil sedikit tentang keadaan tanah yang nak dijual, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dan sahabat-sahabat, nampak tuan tanah pun dah mari dah. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Situ.